Katakan sebagai suami ghaib ini ada pelbagai konteks. Kita ada sembang awal bersama tetamu kita, Encik Muiz Basri, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami ghaib, tadi tu istilahnya bukan suami ghaib sangat lah kan, itu gurau senda pagi-pagi. Yang gaib ni macam mana? Apa istilah yang gaib, masuk gaib ni dalam konteks syariah? Betul. Okay, dalam konteks syariah ni, gaib tu maksudnya adalah dia kalau dalam bahasa mudahnya hilang. Hilang dan tidak diketahui di mana kedudukannya dan juga tidak diketahui status dia sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Itu kita anggap sebagai gaib. Ya. Berapa lama tempoh yang kita nak berikan? Yang kalau si isteri tu merasakan hilang dah suami dah, ada berapa hari dah ni? Adakah macam hari ni hilang tu 2 hari dah lapor gaib. Kalau definasi dia. Kalau akan di peringkat awal kalau undang-undang asas Malaysia ni kalau 24 jam kita tak tahu tu kita boleh buat polis, tapi di peringkat yang kemudian yang itu secara umumnya lah, tapi dari segi hukum syaraknya kemudian daripada itu kita harus tahu apa yang kita nak, apa tu remedy, apa yang kita tuntut, yang kita nak ya, sama ada pasal dia kerana apa tu, kerana dia ada perbezaan kesan. Ya. Sama ada kita nak menganggap dia telah meninggal dunia ataupun kita nak memohon penceraian secara fasah bagi isteri lah ya, bagi pasangan dia, ataupun kita nak memohon penceraian secara taklid. Ya, dia ada tiga situasi itu. Kalau untuk kita isytiharkan kematian ya, kita perlu menunggu, kalau ikutkan undang-undang syaraknya, kita perlu menunggu sehingga 4 tahun. 4 tahun ya. Kalau kita nak isytiharkan kematian, pasal kematian ni akan ada kesan kepada pewarisan. Kalau cerai tak ada isu pewarisan. Ya. Tapi kalau pasangan tidak mahu menunggu selama itu dan pasangan ingin meneruskan hidup yang baru, dan memang ini dalam situasi suami itu gaib, dia juga boleh memohon secara fasah, di mana antara alasan untuk fasah adalah suami itu tidak diketahui tempatnya berada selama tempoh lebih setahun. Jadi kalau nak mohon fasah setahun pun dah cukup. Okay? Tapi kalau dia nak memohon penceraian dalam isu lain, pembubaran perkahwinan dalam isu lain, maknanya taklid ataupun tidak ada nafkah. Ya. Dalam isu nafkah ni, kalau 3 bulan tidak ada nafkah pun boleh memohon. Kalau kita nak jadikan asas tiada nafkah, 3 bulan sudah cukup untuk kita memohon penceraian secara fasah, ataupun kita boleh tengok balik pada taklid dalam belakang surat nikah kita tu. 3 bulan ditinggalkan tanpa ni. Jadi kita bukan, tapi isu itu bukan isu gaib. Memanglah dia punya cerita tu gaib. Tapi alasan untuk pembubaran perkahwinan atau penceraian itu adalah kerana tiada nafkah. 3 bulan. Jadi dia ada 3 tempoh yang berlainan, ikut yang mana yang kita rasa kita nak. Dan masing-masing itu memberi kesan selepas itu yang berbeza-beza. Berbeza. Baik, kepada anda yang ingin bersama dengan kami, kalau ada sebarang kemusykilan, sebarang persoalan yang ingin dikemukakan, boleh telefon kami di talian 0322828578 atau 8579, dan telefon kita jauhkan daripada TV supaya dapat komunikasi itu lancar, tidak tergendala kan. Baik, dalam konteks katalah kita tak tahu suaminya tu ke mana, maksudnya contoh mungkin keluar negara, tiba-tiba tak balik-balik lagi, sama ada dia ada teman wanita lain berkahwin di sana dan sebagainya, ataupun memang berlaku perselisihan. Masalahnya kita tak tahu, nak kata mati tak mati, tak tahulah ceritanya ni. Jadi pilihan daripada 3 pilihan yang ada tadi, mana satu yang sesuai untuk si isteri ini ambil? Okey. Dia tengok macam mana punca kehilangan itu dulu. Ya? Kalau pada pendapat saya lah, apa yang sesuai diambil oleh pasangan itu tadi, kita tengok macam mana punca kehilangan itu berlaku. Kalau dia pergi katakan keluar negara dalam keadaan baik apa semua ya, saya nak pergi urusan kerja, outstation ni, sampai ke luar negara tak balik-balik ya. Of course tentulah kita perlu mengambil langkah-langkah tertentu, hubungi kedutaan ke bagaimana untuk mengesan ya. Tapi kalau tak dapat nak mengesan, kalau dalam keadaan begitu, dalam keadaan yang baik begitu, kehilangan tu, jadi eloknya bagi pasangan tu, kalau dia boleh bersabarlah ya, sampai ke 4 tahun. Tapi kalau tak boleh nak bersabar, tunggulah setahun ya. 4 tahun panjang juga. 4 tahun untuk 1 tahun. Setahun untuk kalau kita nak lakukan pembubaran perkahwinan atau penceraian secara fasah. Ya, tapi kalau kita sanggup tunggu sampai 4 tahun untuk pengisytiharan kematian, ya, mungkin lebih baik bagi pasangan itu, ya. Tapi kalau
dia pergi pun maknanya sebelum nak keluar rumah tu pun dah bergaduh besar, hilang macam tu aja. Dia bolehlah pilih yang mana yang lebih singkat kalau dia boleh ataupun tidak. Contohnya kematian kehilangan itu dia kita jangkakan mungkin secara natural, meninggal di luar negara dan sebagainya tapi tak dapat digesan. Tetapi mengambil keputusan untuk taklid sebab prosesnya supaya cepat. Sebab apa, nak tanggung anak lagi, banyak tanggungan nak dilakukan, komitmen tu. Kalau nak tunggu 4 tahun tu mungkin lama sangat. Boleh tidakkan itu dilakukan? Boleh boleh kalau itu yang saya katakan bahawa tempoh itu satu. Kita ada berbagai pilihan. Jadi bergantung kepada pasangan itu tadi, apa yang dirasakan wajar untuk dibuat pada masa itu. Pasal kalau pengisytiharan kematian, dia ada timbul isu pewarisan. Jadi pasangan berhak dapat harta warisan dan anak-anak juga. Tapi kalau penceraian, dia tidak berhak untuk ambil bahagian suami kecuali dalam perkara-perkara yang dibenarkan selepas penceraian. Baik, kita dengar dulu ada pemanggil di talian sekarang ini. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Muhammad Isyam daripada Johor Bahru. Baik, Cik Syam, teruskan. Okey, saya mengenai bapa saya. Status bapa saya, okey, umur saya sekarang dah 40 tahun. Okey. Saya tak pernah berjumpa dengan bapa saya selama 38 tahun. Baik. Dia seorang KLDM, tentera. Jadi sekarang ni saya ada masalah dengan proses pusaka. Baik. Masalah saya tak tahu sama ada bapa saya ni masih hidup ataupun meninggal dunia. Pasal dia gaib macam tu aja. Ada hubungi dia pihak ATM ke? Cuma ada nombor tentera dia saja. Kat pengenalan awam dia pun saya tak ada. Jadi proses tu agak sukar lah. Pernah berhubung, Cik Syam? Dia masih hidup. Cik Syam pernah berhubung dengan pihak ATM ke khususnya? Saya pernah berhubung. Dia cakap, saya telefon dekat Kementerian Pertahanan. Dia cakap tak ada rekod dalam tu. Tapi semua seusia saya masih kecil, arwah ibu saya pernah mengatakan dia pernah berkhidmat di KLDM Lumut. Itu yang jadi kemuskilan sekarang. Saya tak tahu sama ada bapa saya masih hidup ataupun meninggal dunia. Baik. Ada soalan, Tuan Mas? Ada. Soalan saya cuma ada nombor tentera macam mana? Adakah sebagai contoh, sekiranya dah 38 tahun tu, dia tanpa beri nafkah, tanpa apa, adakah dia berhak menerima sebahagian pusaka dari peninggalan arwah ibu saya? Baik, Syam. Okey, baik, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Berkenaan dengan apa ni, bapa tadi, pemanggil tadi yang telah hilang, Cik Syam tu. Yalah, pertama sekali sebenarnya dalam keadaan yang sedikit pelik sebab dia berkhidmat dengan tentera. Dia kalau biasanya berkhidmat dengan kemudian tertentu, rekodnya patut ada. Tapi dalam kes ni dia kata dia dah cek dengan tentera, dengan pihak Kementerian Pertahanan, tapi tiada rekod. Maknanya tiada rekod bapa dia berkhidmat di situ. Jadi memang itu bolehlah dah dianggap gaib. Dan tempohnya pula 38 tahun. Jadi dia kalau dalam keadaan yang realitinya, perlulah juga kita sebenarnya cuba mengesan dengan mungkin membuatkan iklan. Membuat iklan dalam surat khabar untuk mengesan. Kalau tak ada respon, memang dah tak dapat jumpa, dan 38 tahun sebenarnya satu tempoh yang cukup lama. Cukup lama. Dan mungkin juga kalau saya boleh cadangkan, cuba semak di Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab nombornya tak ada nombor civilian. Yang itu maknanya kena cek dengan ATM ataupun cubalah semak berdasarkan nama tu. Kalau ada ini sebenarnya bukannya satu kewajipan, tapi usaha kita untuk kod-kod lah, mungkin ada sebenarnya dia telah mungkin hidup di dengan keluarga lain mungkin, dan mungkin telah berlaku kematian bagaimana yang telah dilaporkan kepada Jabatan Pendaftaran. Okey. Apa akan berlaku sekiranya si isteri, kalau kita balik kepada situasi suami isteri itu tadi, kalau si isteri tidak mahu memberikan sebarang kata putus, biarpun suaminya sudah pun melebihi pada 4 tahun, 5 tahun, satu jangka masa yang panjang, apa yang mungkin impak ataupun yang boleh berlaku kepada si isteri itu?
Okey, dalam situasi tersebut mungkin juga berlaku juga dalam situasi Encik Isyam tu tadi. Dia sebenarnya kalau tidak ada apa-apa tindakan diambil, suami ni ataupun sesiapalah yang pasangan kita gaib begitu saja. Jadi keadaan tu kekal. Maknanya orang kata status quo tu kekal. Maknanya kalau harta orang yang gaib tu kekal sebagai harta orang yang gaib. Kalau dia mempunyai status perkahwinan, kekal lah dia sebagai status perkahwinan dia. Dan kalau katakanlah ada anak perempuan belakang situ ya, dia masih kekal sebagai wali, cuma perlu dicari ya. Begitulah, maknanya tidak boleh terus memohon ataupun mengambil wali lain sebagai wali anak. Maknanya dia kena melalui proses. Dia ada wali tapi wali dia hilang. Maknanya walaupun dia ada wali lain tak boleh guna dulu ya. Dia kena lalui proses tertentu. Jadi status quo tu kekal seolah-olah dia dianggap hidup. Jadi akan merumitkan itu dilakukan. Sehinggalah tuntutan untuk merubah status quo tadi, sama ada kalau dalam perkahwinan itu bercerai atau tidak, dan kalau dalam orang kata tu institusi keluarga itu sama ada orang ini telah meninggal ataupun tidak, adakah harta-hartanya boleh dibagi-bagikan dan sebagainya. Baik. Jadi apa hukumnya pula selama ketiadaan suaminya itu dan tidak diputuskan hidup matinya, tetapi kita menggunakan harta-hartanya yang ada? Dari segi hukum. Dari segi hukum untuk menggunakan harta yang ada, dia kalau bagi pihak si isteri ya, bagi pihak ini kalau suamilah yang gaib dan bagi pihak si isteri ini sebenarnya dia kalau ikutkan hukumnya dia kalau ada harta yang ditinggalkan, dia masih boleh mengambil untuk yang cukup untuk digunakan sebagai nafkah dalam bentuk nafkah, maknanya perbelanjaan harian dia. Tapi dalam perkara-perkara tersebut juga kadang-kadang ada perkara yang rumit sebab contohnya kalau duit di dalam bank kita tidak boleh keluarkan melainkan kita ada kad ATM yang kita tahu nombor PIN dia. Kalau dari segi harta kita boleh duduk tapi kita tidak boleh untuk jual, untuk digunakan. Maknanya kita boleh duduk saja. Rumah tinggal tapi melainkan kita boleh makan simen-simen di rumah tu. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian sekarang. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Osman Ahmad. Cik Osman. Dari Tari Tokong, Pulau Pinang. Silakan. Ingin bertanya satu soalan. Silakan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pandangan Tuan jika seseorang itu meninggal isterinya beberapa lama dan ia pergi ke tempat lain? Di tempat lain ia berkahwin pula dengan orang yang baru. Adakah sah perkahwinan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dah berkahwin, dia lari tinggalkan isteri dia, dia berkahwin baru di tempat lain. Okey. Yang itu mungkin kita ada keluar sikit daripada skop perbincangan pada hari ini, tapi tak apalah, saya cuba jawab juga isu tu. Kalau dalam keadaan begitu, sebenarnya dia pertama sekali kita kena tentukan sama ada dia jatuh kepada dia meninggalkan isteri ataupun dia gaib. Itu dua situasi yang berbeza. Ya. Kerana meninggalkan isteri ialah tak semestinya dia hilang. Kita tahu, contohnya dia pergi ke Indonesia, kita tahu, ataupun dia pergi ke negara seberang, kita pergi ke negara mana-manalah, kita tahu dia duduk di situ dan kita tahu di mana dia tinggal dan kita tahu apa dia buat. Mungkin dia dah berkahwin dengan keluarga lain. Jadi dalam situasi tersebut, jika faktanya begitu, kita tidak boleh pergi ke mahkamah dan menyatakan suami saya gaib. Ya, tidak begitu sebab kita tahu di mana dia tinggal. Ya, tapi kita boleh pilih untuk maknanya tiada nafkah ataupun ditinggalkan tanpa nafkah ni zahir dan batin. Tapi kalau dia pergi hilang, kita tahu dia pergi ke sana, lepas tu kita tak dapat kesan hilang. Itu boleh kita kira sebagai gaib. Okey, seorang lagi memanggil yang terakhir untuk pagi ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Allah Akbar, terputus pula. Okey, tindakan sudah pun dibuat dalam masa 4-5 tahun. Sudah dibuat tuntutan daripada si isteri, kembali pula si suami. Terpaksa melalui proses yang sama kalau mereka untuk bersatu? Ya, kalau sekiranya dia tengok kepada status permohonan yang telah dibuat. Kalau masih dalam peringkat belum diputuskan lagi permohonan tersebut oleh mahkamah, ya, mereka masih boleh kembali sebagai suami isteri tanpa perlu melakukan apa-apa proses rujuk ataupun akad nikah semula. Tapi sekiranya mahkamah telah putuskan, dia yang itu yang akan menjadi satu situasi yang agak sukar. Kalau isteri pun dah kahwin baru. Ya, kalau telah berkahwin baru apa dan sebagainya dengan usaha mahkamah itu memang maknanya telah tamat
telah tamat hubungan perkahwinan antara dia orang. Maksudnya tak boleh nak buat apa lagi lah dah. Kalau dah diputuskan penceraian oleh mahkamah, pembubaran perkahwinan oleh mahkamah, kalau dia tengok kepada tempoh iddah tu, kalau dia boleh bersatu semula dengan akad nikah, tapi kalau si isteri dah kahwin lain, memang itu kita kena biarkan kepada kita kena terima keadaan itu seadanya begitu. Okey, masalah juga ni. Sebab itu nak kena dapatkan pengesahan betul-betul kan. Ya, kena sebab itu peraturannya sebenarnya mahkamah pun untuk mengeluarkan satu anggapan kematian ataupun untuk membenarkan satu pembubaran perkahwinan secara fasah kerana suami gaib ni pun memang perlukan bukti-bukti yang kukuh. Sebab tanggungjawab mahkamah tu memang berat, pasal dia perlu menentukan hubungan suami isteri itu sendiri, pasal setiap keputusan itu akan memberikan kesan kepada perkara-perkara lain selanjutnya selepas itu. Seperti ini memang sudah menjadi rutin kepada mahkamah untuk dibicarakan. Kebanyakan ataupun kecil saja skala dia. Sebenarnya skalanya yang saya tahu tidaklah bersamana, pasal kebanyakan dia lebih banyak kes yang mana suami itu meninggalkan isteri berbanding dengan suami itu gaib ataupun hilang sebab bukan tak ada tapi memang kecil lah kalau berbanding dengan suami dengan isteri. Pasal sekarang pun zaman teknologi ni sebenarnya kita boleh kesan kat mana dengan itu dan ini apa semua kan. Tak ada yang terlepas daripada pandangan teknologi. Tak terlepas daripada pandangan tau. Jadi telefon tu pun ada GPS semua tu kan. Kita boleh kesan ni kat mana ni. Tengok kat mana ni? Jalan Alor ke kat mana? Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Terima kasih juga kepada anda semua yang memanggil kita menyaksikan